Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu wa ada'ahu wa ballagha risalatahu wa sallallahu alaihi wa sallam wa jahada hatta al-makin wa mashhadu sadri wa siddiqa wa lisani yafqahu qawli. ومفقهنا في الدين وعلمنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Alhamdulillah, berdasarkan ini kita memanfaatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama di dalam Allah. Dan sama-sama kita berikan iktikaf di masjid atau iktikaf di masjid Allah Taala. Dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT sepanjang kita berada dalam rumah Allah, insyaAllah. Di dalam kita sekalian, pada malam ini insyaAllah kita akan menyambung kembali pada ayat yang ke-255 dari surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-255 insyaAllah. Ayat berkaitan dengan ayat kursi. Ayat berkaitan ayat kursi. Kita boleh buka mushaf atau dalam mushaf tak boleh baca. Semua dah hafal ayat kursi kan, insyaAllah. Ya, ayat kursi insyaAllah pertama kita baca dan kita akan tengok perisikan insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Masuk tambah satu ayat lagi. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita selesai baca dua ayat dari surah Al-Baqarah ayat 255 256. Ayat kursi. Sebelum daripada itu kita boleh lihat sedikit
sebelum daripada ini kita ada mengupas berkaitan dengan ayat daripada awal surah, awal juz 3, bagaimana Allah SWT menerangkan kepada kita tentang bagaimana Allah Taala melebihkan di antara rasul dengan satu rasul yang lain. Maknanya di sini Allah SWT ada meletakkan darjat-darjat tertentu kepada setiap rasul-rasul ni. Ada di kalangan rasul tu ada yang boleh berkata-kata dengan Allah SWT, berkata-kata direct dengan Allah Taala. Antaranya Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam AS. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan di kalangan mereka yang diangkat derajatnya beberapa derajat berbeza. Di kalangan mereka ni, di kalangan para rasul, dengan derajat yang berbeza. Kita pun mengetahui antaranya Nabi Muhammad SAW merupakan penghulu segala Nabi. Maka derajatnya tentu berbeza dengan Nabi-Nabi yang lain. Ini pun kita dah masuk 7 derajat. Nanti kisah Isra Mi'raj kita boleh lihat bagaimana Allah SWT memuliakan Nabi Muhammad SAW berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain. Itu kelebihan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dan Allah Ta'ala menyebutkan juga tentang keadaan Nabi Isa yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan dengan tidak lahir, tidak ada apa-apa, dan diberikan kehormatan kepada ibunya. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan tentang mereka yang berselisih di antara satu sama lain. Kemudian Allah SWT menyatakan bahawa kesemuanya itu adalah dengan izin Allah SWT. Kadang-kadang dalam hidup kita ni ada benda yang kita nak kawal. Kita tak nak bergaduh, kita tak nak berperang. Tapi berperang tu, bergaduh juga, berbunuh juga. Ketahuilah bahawa sesungguhnya benda tu bukan di bawah kawalan kita, dan sesungguhnya itu adalah kehendak Allah SWT. Kenapa Allah Ta'ala berkehendak sedemikian? Maka itu adalah apa yang Allah Ta'ala nak. Harus bagi Allah Ta'ala nak meletakkan, nak mengadakan sesuatu dan tidak mengadakan sesuatu. Itu adalah harus bagi Allah SWT. Itulah sifat keagungan Allah SWT. Tak boleh kita nak persoalkan kenapa Allah Ta'ala nak suruh orang bergaduh apa-apa. Dah cita-cita manusia ni, cita-cita hamba dia, kemudian nak suruh bergaduh, bunuh-bunuhan, mati-matian, bergaduh. Allah SWT alam, tapi itulah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini. Allah sebutkan seadanya Allah Ta'ala berhendaki, tidaklah mereka bunuh-bunuhan, akan tetapi Allah Ta'ala berbuat apa yang Allah Ta'ala hendak. Allah Ta'ala nak buat apa yang Allah Ta'ala nak buat. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Dia nak buat apa dia nak buat, dia buat. Sifat ni tak boleh ada pada kita. Itu makna sifat sombong diri. Sifat sombong diri ni hanya layak pada Allah Ta'ala. Lepas tu kalau kita konten kita nak buat sesuatu, kita berkeras, kata aku juga, itu maksudnya kita dah seolah-olah ambil sifat ataupun sifat Allah SWT. Sifat kesombongan tu hanya layak Allah Ta'ala. Lepas tu ada benda kadang-kadang kita ni sebagai manusia tak dapat lari daripada sifat sombong. Kalau datang perasaan sombong sebagainya, maka kita kena beristighfar banyak-banyak dan kembali semula kepada keadaan asal. Kita kena menyadari bahawa yang berkuasa, yang layak untuk bersifat sombong hanyalah Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat seterusnya bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang beriman agar mengeluarkan harta. Ini perintah Allah SWT kepada orang beriman mengeluarkan harta dari sudut zakat, dari sudut sedekah. Itu merupakan perintahnya. Kerana apa? Kerana dengan bersedekah, dengan mengeluarkan zakat, maka itulah tanda-tanda orang beriman. Sesiapa yang mengingkari perbuatan tersebut, maka adalah termasuk daripada golongan yang kufur. Jadi ingat pada ringan orang yang tak keluarkan zakat. Contoh kalau kita ada rezeki, atau lebih kita rezeki lebih sikit, kenalah kita bersedia untuk keluarkan zakat. Jangan kita terlalu berkira-kira, sebab itu adalah salah satu benda yang Allah Ta'ala sangat murka. Bagi kita yang Allah Ta'ala berikan sedikit kurniaan rezeki, pastikan ada bahagian untuk kita zakatkan. Kerana apa? Kerana tersebut
nanti pada hari kiamat, pada waktu tersebut kalau kita nak pulangkan balik apa yang kita ada, kita nak bagi balik, masa tu dah tidak ada apa-apa yang boleh kita pulangkan balik. Allah tak terima dah zakat kita ayat akhirat nanti. Sebab apa? Sebab kita pun dah tak ada apa-apa, dan harta kita pun kita dah tak miliki pun. Wala la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Tidak ada lagi sebarang jual beli pada hari tersebut. Kita nak tahu menawar pun dah tak ada dah. Wala khullah, tidak ada lagi sahabat-sahabat karib yang akan membantu kita, dan tidak ada sebarang syafaat lagi. Yang ada tu syafaat daripada Nabi SAW. Itu pun kalau tak Nabi SAW terima kita sebagai umat dia. Jadi banyak perkara yang mana kita kena melihat ke hadapan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat kursi, nanti kita tengok dan bagaimana Allah Ta'ala sebut ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Ta'ala tu mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Maksud di hadapan mereka dan di belakang mereka. Di hadapan itu bermaksud akhirat, kehidupan akhirat. Allah Ta'ala lebih mengetahui kehidupan akhirat dan berbanding apa yang di belakang. Belakang apa yang telah kita tinggalkan, apa yang akan kita tinggalkan itu kehidupan dunia. Maknanya kehidupan akhirat itu lebih utama untuk kita fikirkan. Macam hari ini kita buat satu amalan supaya kita apa? Supaya kita memikirkan tentang kita punya future kita, masa depan kita tu. Masa depan kita. Hari ini kita kena fikir masa depan aku akhirat. Masa depan kita adalah akhirat. Kalau kita fikir aku lagi bila aku nak meninggal, kan? Bila aku nak meninggal, sampai kita akan amalan kita setakat mana? Masa kita fikir, kalau kita fikir hanya setakat dah meninggal, mungkin kita punya amalan tak sebab apa. Kalau kita fikir apa aku nak buat untuk masa depan aku ni, masa kehidupan kita tidak berhenti setakat meninggal kita. Kehidupan kita akan bermula selepas mati kita. So lepas mati kita nak bawa ke depan tu, apakah amalan-amalan yang boleh kita pastikan supaya di hari akan datang, di masa hadapan kita ni, kita tidak berada dalam keadaan kerugian. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan masuk pada ayat yang ke-255. Banyak kaitan dia dengan ayat sebelum kita ini, yang menegaskan bahawa Allah, apa yang kita perjuangkan, apa yang Nabi-Nabi perjuangkan ialah mengesakan Allah SWT. Kerana mengesakan Allah Ta'ala itulah kunci kepada kejayaan seseorang manusia. Kejayaan seseorang manusia pada masa di dunia, dan terutamanya pada masa hari akhirat nanti. Terlihat pada ayat yang ke-255, Allah SWT berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Dia. Dengan sifatnya huwal hayyul qayyum, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Ada dua sifat di situ. Pada ayat yang ke-255 di dalam ayatul kursi, Imam Ahmad menyebutkan bahawa disebut ulang lafaz-lafaz nama-nama Allah di dalam ayatul kursi ini sebanyak 17 kali. Ada ulama menyebutkan ada 16 kali. Ulama Imam Ahmad menyebutkan diulang sebanyak 17 kali. Sama ada secara jelas ataupun secara tidak jelas. Maksud tidak jelas ni dalam bentuk domain, huwa tu pun adalah nama Allah. Huwa, Allah la ilaha huwa. Itu kerana ada zikiran hu kan, zikir hu tu kalimah kembali kepada huwa tu, kembali kepada siapa? Kepada Allah SWT. Dan Allah SWT menyebut dalam ayat ini, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Dia, iaitu Allah Ta'ala yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dalam tafsir Ibn Katsir menyebutkan bahawa ayatul kursi ini adalah merupakan ayat yang paling utama di dalam kitab Al-Quran. Ayatul kursi merupakan ayat yang paling utama di dalam kitab Al-Quran. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab bahawa Nabi SAW pernah bertanya kepadanya,
apakah ayat yang paling agung dalam kitab Allah? Maka dia menyebut Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kata Ubay bin Ka'ab. Ini Nabi tanya kepada Ubay bin Ka'ab. Nabi tanya kepada Ubay bin Ka'ab, kamu tahu tak apakah ayat yang paling agung dalam Al-Quran, dalam kitab Allah? Maka Ubay bin Ka'ab, Allah dan Rasul lebih tahu. Maka Nabi pun mengulang tanya, tahu tak? Begitulah. Maka Ubay bin Ka'ab pun jawab ayatul kursi. Lalu dia mengatakan, Nabi mengatakan, engkau telah dilelahkan oleh ilmu, wahai Abu Munzir. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai satu lidah dan dua bibir yang sentiasa menyucikan Al-Malik, iaitu Allah, di sisi tiang arasy. Tentang apa yang Nabi SAW sebut, ayat kursi mempunyai satu lidah dan dua bibir yang sentiasa menyucikan Al-Malik Allah di sisi tiang arasy. Ini kita serahkan kepada Allah SWT boleh. Tak boleh kita nak kupas lebih-lebih ayat ni. Lebih-lebih ayat. Allah Ta'ala ada lidah, Allah Ta'ala ada dua bibir. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tidak sama langsung dengan sebarang makhluk. Kita serahkan maksud ni kepada Allah SWT langsung. Tak boleh kita nak takwil lidah. Allah Ta'ala ada lidah. Macam lidah kita ke? Dua bibir. Maksudnya kita dah bila mana kita tergambar, bila mana kita telah tergambar Allah Ta'ala tu ada di lidah macam lidah kita, kepikiran kita lidah ada lidah lain. Kita mesti fikir macam lidah dan lidah makhluk, kan? Lidah makhluk, bibir mungkin bibir. Mungkin kita, kalau kita pun mungkin setakat fikiran kita akan mungkin besarkan, kecilkan, haluskan ke bibir. Mungkin kalau kita dah terfikir, terbayang macam tu, ketahui dah bahawa kita telah ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit khayal. Penyakit kita telah menipu diri kita lah sebenarnya. Tak boleh kita samakan Allah Ta'ala dengan sebarang makhluk. Dan hadis tu ada dalam hadis yang lain pun ada juga diriwayatkan tentang perkara yang sama. Kita serahkan kepada Allah SWT. Dan kita lihat dalam satu hadis Nabi SAW, dalam hadis yang agak panjang, bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang besarnya ataupun tingginya kelebihan ayatul kursi ini. Bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam satu hadis Nabi, ataitu Nabi SAW wa fil masjid. Aku telah mendatangi Rasulullah SAW. Pada ketika itu Nabi berada di masjid. Fajalastu, kemudian aku duduk. Faqala ya Abu Dzar, hal sallaita? Abu Dzar, dia datang kepada Nabi SAW di masjid, kemudian dia duduk. Kemudian Nabi tanya pada dia. Nabi tanya pada Abu Dzar, kamu dah solat? Maka Abu Dzar cakap, qultu la. Qala kum fasal. Maka bangunlah solat. Ini juga di antara perkara yang disunatkan, sunat muakkad bila mana kita sampai ke masuk ke dalam masjid. Perkara pertama yang kita kena buat apa? Solat sunat, tahiyatul masjid. Nabi SAW tidak akan masuk ke dalam masjid, melainkan Nabi akan berdiri solat sunat, barulah Nabi buat benda lain. Jadi ini antara benda yang kita patut amalkan, dan insyaAllah mudah-mudahan dah faham benda ni. Kita masuk ke masjid, perkara pertama kita kena buat solat sunat. Sebelum nak menyembah, sebelum nak apa-apa, nak buat benda lain, solat sunat dulu kan. Sebagaimana Nabi pesan kepada Abu Dzar, bangun dan solat. Maka Abu Dzar pun bangun dan kemudian solat. Qala faqumtu fasallaitu thumma jalastu, kemudian aku duduk balik. Faqala ya Abu Dzar, ta'awwadh billah min syarri syayatinil insi wal jinn. Kemudian Nabi kata pada Abu Dzar, mohonlah perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada syaitan-syaitan. Nabi pesan kepada Abu Dzar, minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada syaitan. Syaitan itu ada dua jenis kata Nabi, daripada kalangan manusia dan daripada kalangan jin. Qala qultu ya Rasulullah awalin syayatin. Kemudian Abu Dzar kata, ada juga ke syaitan daripada kalangan manusia? Ini akan jin-jin dia. Syaitan pun manusia pun ada. Ada jenis syaitan daripada kalangan manusia. Maka kata Nabi, ya memang ada. Syaitan ni daripada kalangan manusia pun ada. Jadi minta kita ni bukanlah daripada kalangan syaitan ya. Mudah-mudahan insyaAllah. Syaitan ni, kalau syaitan di kalangan manusia macam mana? Adakah bentuknya macam syaitan? Bentuknya sama macam manusia. Perangai menyakitkan hati tu.
Orang menyakiti hati telah menjadi syaitan. Jadi mudah-mudahan janganlah ada di kalangan kita yang berperangai seperti dengan syaitan. Qala na'am, qala qultu ya Rasulullah as-salat. Maka kata Abu Zar, dia tanya, Abu Zar ni tanya kepada Nabi sallallahu, apakah solat itu? Solat itu apa? Maka Nabi jawab, khairul mawdu' man syaa aqalla wa man syaa akthar. Kebaikan yang telah ditetapkan. Solat itu apa? Kebaikan yang telah ditetapkan. Man syaa aqalla wa man syaa akthar. Nak buat banyak boleh, nak buat sikit boleh. Ini jawapan Nabi kepada Abu Zar. Solat tu, sifat solat tu macam mana? Satu kebaikan yang telah ditetapkan. Maksudnya kalau kita buat solat, pahalanya sekian-sekian. Kalau kita buat banyak, banyaklah dapat pahala kita. Banyaklah kebaikan-kebaikan yang kita boleh dapat. Solat ni tak payah kita buat banyak. Kita faham tentang betapa besarnya kelebihan menunaikan solat. Atau kalau kita dalam sebarang hajat dan urusan, perkara pertama yang Nabi ajar kepada kita, solat. Kalau kita dalam keperluan, hati susah hati, Nabi pesan, ajak solat. Kadang-kadang kita ni bila ada masalah, kita tak solat, kita buat benda lain dulu. Nabi ajar, kalau kita ada masalah, kita solat dulu, baru mulai. Barulah berbincang ke, apa ke, nak berbincang dengan orang ke, nak jumpa sesiapa ke, minta pandangan. Sebelum nak minta pandangan tu, kita solat dulu, solat 2 rakaat, barulah kita buat benda lain. Maka ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu ya Rasulullah fas-shaum, maka dia tanya, puasa tu macam mana? Faudun mujzi'un wa 'indallahi mazid. Satu kewajipan yang mana telah ditetapkan pahalanya, wa 'indallahi mazid, dan Allah Taala sendiri akan menambahkan bagi seseorang itu. Puasa, nilai ganjaran bagi pahala puasa bagi seseorang tidak ada limit. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Taala sendiri akan memberikan ganjaran pahala itu bergantung kepada masing-masing punya nilai puasa masing-masing. Jadi maksudnya apa? Nanti kalau kita puasa, mungkin pahala saya tu setakat 10 je. Pahala tuan puasa juga, tapi mungkin lebih tinggi lagi, 20 ke, 30 ke. Mungkin ada yang lebih tinggi lagi. Mungkin ada yang puasa tapi pahalanya sikit je, tapi dari sudut kewajipan lepas, tapi dari sudut martabat berbeza-beza. Qultu ya Rasulullah fas-sadaqah, maka sedekah pula macam mana? Kata Abu Zar kepada Nabi sallallahu, maka Nabi jawab, adha'afun mutawafah, ibadat yang diganda-gandakan. Sedekah adalah satu ibadat yang diganda-gandakan. Maksudnya kalau kita bersedekah, maka sedekah, amalan sedekah itu, maka Allah akan berikan gandaannya yang berlipat kali ganda. Adha'afun mutawafah. Faqultu ya Rasulullah fa ayyuhuma afdal, maka dari bersedekah ni wahai Rasulullah, apa yang paling afdal? Sedekah macam mana yang afdal? Kata Nabi sallallahu, juhdun min mukillin aw sirrun ila fakir. Sedekah daripada orang yang hartanya sedikit, aw sirrun ila fakir, ataupun sedekah secara sembunyi-sembunyi kepada golongan fakir. Itu yang lebih baik. Abu Zar tanya kepada Nabi sallallahu, sedekah yang paling bagus macam mana? Maka Nabi sebut yang pertama sekali, sedekah daripada orang yang hartanya tak banyak. Harta tak banyak. Orang harta tak banyak, macam saya lah mungkin, harta saya tak banyak kan. Tuan-tuan depan saya banyak harta, saya muka dia banyak harta. Jadi bagi saya, harta, waktu bila saya after sedekah, waktu tengah tak ada duit lah, tengah tak ada harta, tengah tak ada apa ni, waktu tu nak sedekah. Itu susah kan? Susah tuan, tengah tak ada duit, tiba-tiba orang menghulurkan tabung. Macam mana nak hulur? Aku pun tak cukup makan, duit minyak tak lepas kan? Tapi waktu itulah Nabi anjurkan supaya kita bersedekah. Kan menyalahi adat fikiran, logik akal manusia tu. Tapi itulah, biasa kalau kita lihat amalan-amalan dalam Islam, dia melatih kita ni. Nak, kalau macam bab harta, kita kena faham bahawa harta ni adalah datang dari Allah SWT, bukan datang daripada kita. Kadang kita risau harta kita, takut miskin. Padahal Nabi sebut dah, kamu sedekah, sifat sedekah atau afu mudha'afah, berganda-ganda.
Kamu sedekah waktu bila bulan afdal, kamu sedekah saat kamu hartanya sedikit. Harta sedikit ni dia pada saya dia subjektif. Kalau tuan-tuan ada 10 juta sekalipun, tuan ada 10 juta, tuan infakkan 9.9 juta tu. Kan itu pun tinggi juga nilai tu. Kan? Orang yang harta 10 juta dia nak infak 9 juta, ni berat juga artinya. Memang berat. Dia kalau tak berat, orang ada 10 juta dia sedekah RM10. Itu memang dia tak rasa apa tu, dia sedekah pun dia pejam mata je. Dia buat lap di muka je kan. Tapi kalau kita orang duit tak banyak ni, harta tak banyak, kita nak sedekah RM1 pun kita tengok kita terus labung kan. Kita tengok pergi, kita pergi. Itulah dia tak tulas. Tapi itulah, yakinlah bahawa Allah SWT itu yang menyusul rezeki tu kita. Tak payah risau lah. Dan Nabi kata itulah katanya bil afdal juhdun min mukil. Bersedekah daripada golongan orang yang bersungguh-sungguh, orang yang susah tu bersedekah. Juhdun ni maksud dia ketika saat dia memang betul-betul perlukan. Saat betul-betul perlukan duit tu dah lah susah perlukan duit, tentu dia sedekah. Bukan senang, bukan senang. Saya cakap je lah, saya berdasarkan hadis ni, saya beramal benda tentu ni. Tuan-tuan tak ada masalah. Saya tengok lepas semua tak ada masalah. Juhdun min mukil. Ausirun ila fakir. Ataupun sedekah sembunyi-sembunyi kepada golongan yang miskin. Sebenarnya sedekah sembunyi-sembunyi pun bukan semua orang. Ada orang nak ada ambil gambar juga kan. Kan nak ambil gambar juga walaupun bagi sekapit beras je pun bagi juga sedekah. Ambil gambar buat kenangan. Tak bukan nak share, tak ada, nak simpanan untuk dalam handset saya je. Nanti dia cerita kat orang dia tengok. Ini saya sedekah ni, dia tak masuk dekat Facebook tapi dia share, dia tengok kat orang. Itu alhamdulillah ni hantar kat rumah ni. Ini mana ni tengok sini. Bukti kata. Bukan nak menunjuk katanya, tapi dah tunjuk dah. Tapi itulah Nabi SAW sebut yang paling afdal kita berhasil. Berhasil ketika mana kita bersedekah kepada golongan fakir. Hari ni kan zaman ni, zaman media sosial, semua sikit ambil gambar, sikit ambil gambar. Semua nak viral kan? Semua nak viral. Nak viral nanti dia dapat balik. Dia tak ikhlas sebenarnya. Dia viral, bila dia viral nanti views banyak. Bila views banyak, dia punya followers ramai. Bila followers ramai nanti dia dapat income balik. Super je. Jadi niat dia tak ikhlas. Jadi bagi-bagi mereka yang sedekah macam tu Nabi pesan kalau ada sifat macam tu, baik tinggalkan, baik kita latih sedekah bagi sesuatu. Jumpa orang susah, kita pergi petang pergi bagi. Benda yang Nabi sebut ni bukan senang nak buat ni. Kadang-kadang kita ni nak rasa dihargai. Betul tak? Kita aku ni aku tak ada orang tengok aku bagi. Dan nanti orang kata aku tak bagi. Itulah dia punya perasaan yang Nabi yang Allah nak pesan kepada kita, latih. Jangan ada perasaan-perasaan macam tu. Bab sedekah, bab rezeki ni semalam saya sembang ada seorang tokoh lah kan, apa nama sebut pasal ni, bukan cerita politik, tak ada apa siapa nama tu, Muri Yasin kan. Muri Yasin tu sebelah betulan lah dia semua, bukan cerita pasal Muri Yasinnya, cerita pasal ayahnya kan. Ayahnya Haji Mat Yasin kan. Haji Mat Yasin tu ulama kenal lah dekat sini kan. Betul, cuma maklum saya tak sempat. Kata meninggal tahun 75. Betul, meninggal dah ni, saya pun tak lahir lagi dah, dia dah meninggal lah. Cuma nak beritahu dia, masa tu bercerita tentang anaknya disebutkan ada 46 orang anaknya. Ui, ramai betul 46 orang. Kerjanya mengajar dia. Kan? Tapi rezekinya ada je. Kan? Anaknya 40 orang, isteri ada 4. Betul? Saya tak tahu, saya dengar ni. Tapi isteri ada 4.
Ramai 40 orang tu. Berapa yang nombor pertama di sekolah sekian, yang nombor 2 sekian. Yang paling ramai isinya daripada seorang isteri tu lahir 21 orang. Cakap, itu main bola tu tak payah gaduh-gaduh tu kan. Satu orang kan. Sampai kata kalau anak naik kumpul, ni siapa ni? Kau siapa? Ni anak ayah. Betapa ramai anak itu kan. Tapi tu nak beritahu rezekinya. Sampai kata bila nak buat majlis, ada duit? Ada. Saya masa memang ada. Memang ada. Itu yakinnya kan. Tak ada pula dengan anak yang mati keluluran, tak ada kan. Masya-Allah. Tapi nak beritahunya rezeki tu milik Allah SWT. Tak payah risau. Jadi tugasnya apa? Dia menyampaikan. Tugasnya mengajar, menyampaikan. Jadi lebih-lebih saya tak berani nak kupas sebab saya tak kenal sangat ahli keluarga. Cuma nak beritahu tentang bab rezeki tu. Anak 96 orang, rezeki bapaknya seorang. Macam mana rezeki tu boleh Allah Ta'ala bagi kan? Kadang kita fikir aku anak baru 5 orang pun dah pening kepala kan. Nak tambah lagi macam kan. Ini hari ni punya manusia zaman sekarang tu. Mungkin zaman tuan tak tanya tu. Zaman tuan mungkin setakat anak ataupun adik-adik 10 orang tu biasa dah sikit, atau 10 orang tu sikit lah. Malu betul kalau cerita pasal anak adik-adik 10 orang. Itu tak apa, aku 16 kan, 19. Zaman sekarang kalau dah 5 orang anak aku dah macam ramai anaknya. 5 orang ramai kan. Zaman sekarang 5 orang dah ramai. Betul tak kan? Kau tanya, tuan tanya anak tuan yang baru kahwin ke kan, anak orang 2 orang cukup lah pasang. So lagi perempuan kan. Atau boleh buat itulah nak ramai apa? 4 orang dah cukup lah, 4 orang. 4 orang, 5 orang tu dah ramai dah tu. Orang cakap 5 orang ramai anaknya. Ramai. 5 orang ramai ke? Orang lain dah 6, 7, 10 orang. Hari ni kalau ada keluarga yang 10 orang anaknya tu dah kira cerai lah. Zaman sekarang macam ni. Zaman sekarang yang suami isteri bekerja, kebanyakan suami isteri bekerja, anak 10 orang. Malaysia. Dia dahsyat pun mengurus itu, macam mana mengurusnya. Tapi itulah rezeki Allah SWT yang beri. Dan semuanya adalah daripada Allah SWT. Itu bagaimana kita nak melatih merasa fakir dalam hati itu, kena letak jauh-jauh lah bahawa yang memberikan rezeki ialah Allah SWT. Qultu ya Rasulullah ayyul anbiya'i kana awwal. Kemudian Abu Zar tanya, siapakah nabi yang pertama? Maka Nabi jawab, Adam AS. Qultu ya Rasulullah. Kemudian wahai Rasulullah, wa nabiyyun kana, Nabi Adam tu orang yang macam mana? Maka Nabi sebut, qala na'am nabiyyun tukallam, nabi yang boleh diajak berbicara dengan Allah SWT. Nabi pertama yang boleh berbicara dengan Allah SWT, itulah Nabi Adam AS. Qultu ya Rasulullah kamil mursalin, wahai Rasulullah jumlah rasul ada berapa? Maka Nabi sebut 300 wa bid'ata asyara jam'an ghafira. Nabi sebut ada 313 rasul. Wa qala maratan, kemudian Nabi sebut 15, ada 315 ke 315. Qultu ya Rasulullah ayyuma unzila alaika azam. Kemudian ini yang poinnya. Kemudian Nabi, dia tanya kepada Nabi SAW, apakah ayat yang diturunkan yang paling hebat sekali, paling agung sekali? Maka Nabi menyebutkan ayatul kursi. Ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itulah ayat yang paling agung sekali di dalam Al-Quran. Jadi ini di antara bagaimana disebutkan tentang kelebihan ataupun darjat yang besar di darjat ayatul kursi. Sebab ayatul kursi antara amalan yang Nabi pesan supaya kita amalkan. Waktu bila? Sebelum tidur, pagi dan petang. Sebelum tidur disunatkan kita membaca ayatul kursi. Kemudian setiap kali lepas
lepas solat, kita sunatkan, dianjurkan kepada kita membaca ayatul kursi. Kemudian pada pagi, pada setiap pagi dan pada setiap petang dianjurkan kepada kita untuk membaca ayatul kursi. Siapa yang baca ayatul kursi pada pagi, maka akan dipelihara sehingga kepada petang. Siapa membaca ayatul kursi pada petang, maka dia akan dipeliharakan sehingga waktu pagi. Itu di antara amalan-amalan ayatul kursi. Itu ada keadaan-keadaan tempat-tempat yang mana Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk mengamalkan ayatul kursi. Apakah, daripada manakah kelebihan ataupun kita sebut tentang bagaimana ayatul kursi ini boleh kita jadikan sebagai hujah? Kita lihat daripada kisah yang disebutkan. Kisah ini pun daripada Abu Hurairah. Wa kallani Rasulullah SAW bihifzi zakat di Ramadan. Ini cerita tentang Abu Hurairah. Ini kisah yang mungkin tuan-tuan pernah dengar dalam Fadail Al-Quran, kelebihan-kelebihan ayatul Quran. Bagaimana Abu Hurairah bercerita, aku telah diberikan tugas oleh Nabi SAW supaya menjaga zakat Ramadan. Kemudian ada seorang datang, fa'atani atin, ada seorang datang faja'ala yahthu min at-ta'am. Kemudian dia mengambil satu tapak daripada barang-barang zakat tersebut, makanan di gudang. Di gudang dia ambil makanan, satu cekak ni, satu tangan ni. Dia ambil, maksudnya dia pergi mencuri dekat daripada gudang. Dia ambil apa? Dia ambil barang, dia ambil makanan-makanan. Fa'akhadtuhu wa qultu, kemudian aku tangkap dia. Aku tangkap lelaki tu. Kemudian lelaki cakap, la arfa'annaka ila Rasulullah SAW, aku akan laporkan pada Rasulullah. Qala da. Kemudian lelaki tersebut kata, da'ni fa inni muhtajun wa alayya ayal. Tinggalkanlah aku, lepaskanlah aku, kata lelaki tersebut. Kerana sesungguhnya aku ni berhajat kepada makanan-makanan ni, dan pada aku pun juga ada keluarga yang aku sara. Aku perlukan makanan ni, tolonglah lepaskan aku. Wali hajatun syadidah, aku perlukan hajat yang sangat, keperluan yang sangat tinggi. Kemudian fa khallaitu anhu fa asbahtu, kemudian Abu Hurairah pun tinggalkan, lepaskanlah lelaki tersebut sehingga pada esok pagi dia bertemu Nabi SAW. Abu Hurairah bertemu dengan Nabi SAW, maka dia pun bercerita kepada kemudian Nabi SAW berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal bahirah, malam tadi ada berlaku apa ke? Nabi tanya. Abu Hurairah tak cerita pun, Nabi tanya. Nabi ni itulah Nabi kan, Nabi memang dia tahu. Qala qultu ya Rasulullah syakkan hajatan syadidatan mu'ayyalan farahimtuhu fa khallaitu sabilah. Nabi maka Abu Hurairah pun cakap pada Rasulullah SAW, malam tadi ada lelaki datang, dia nak ambil makanan kat dalam Baitul Mal, ambil makanan zakat. Kemudian dia beritahu dia dan susah, kemudian aku lepaskan dia, aku bagi pada aku lepaskan dia. Kemudian Nabi sebut, ama innahu qad kadzabaka wa sayamut, dia itu bohong je. Dia itu bohong je tu. Nanti malamnya dia datang lagi. Nanti dia datang lagi, kata Nabi sallallahu. Fa araftu annahu sayamut liqauli Rasulullah. Kemudian aku mengetahui bahawa sesungguhnya dia akan datang. Kemudian Abu Hurairah pun buat persediaan. Malam ni aku dah datang juga gedung. Sebab apa? Sebab Nabi kata nanti lelaki dia akan datang balik. Dan sesungguhnya innahu sayamut, dan sesungguhnya dia datang. Memang dia datang, lelaki dia datang balik. Fa sattuhu, kerana aku mengintai, aku tengok dia buat apa. Faja'a yahfu min at-ta'am, kemudian dia ambil juga makanan satu tangan ni. Fa akhadtuhu fa qultu, aku tangkap lelaki tadi. Fa qultu kata pada dia, la arfa'annaka ila Rasulullah, aku akan laporkan kepada kamu. Aku akan laporkan kamu pada Rasulullah. Qala da'ni, maka kata lelaki tadi, tinggalkan aku, lepaskan aku. Fa inni muhtajun alayya ayyal la a'ud. Kerana sesungguhnya aku ni ada keperluan, aku perlukan makanan ni. Aku ada keluarga, aku janji besok aku tak datang lagi, kata lelaki ni. Farahimtuhu fa khallaitu sabilahu fa asbahtu, kemudian aku pun rasa kesian, bagi kali aku lepaskan dia.
Faqala li Rasulullah. Kemudian besoknya dia jumpa Nabi sallallahu. Maka Nabi pun tanya pada dia. Nabi tanya pada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal bahira?" Malam tadi ada berlaku apa? Qultu ya Rasulullah, syakkan hajatan mu'ayyalan. Dia pun sebut laki semalam datang balik. Betul lah Nabi sebut datang balik, tapi itulah dia minta aku lepaskan dia. Aku pun lepaskan dia lah. Kemudian Nabi kata, "Ama innahu qad kadzabaka wa sayyamun." Dia kata tadi dia takkan kembali kan? Tak, sebenarnya nanti besok dia datang balik. Kata Nabi SAW, dia bohong tu. Farasatuhu thalithah. Kemudian aku intai balik kali yang ketiga. Faja'a yahtu min at-ta'am. Kemudian nampak dia ambil makanan balik. Fa'akhadtu aku tangkap. Faqultu ya, maka aku berkata, la arfa'annaka ila Rasulullah. Aku akan laporkan, aku akan tangkap, bawa kamu kepada Rasulullah. Kamu dah kali ketiga ni. Wa hadha akhiru thalath marat. Dah 3 kali ni kau tipu aku. Annaka tazumu annaka la ta'mudu thumma ta'mud. Kamu kata kamu tak datang lagi, tapi kamu datang juga. Faqala da'ni mu'allimuka kalimat. Lepaskan aku. Kalau kau lepaskan aku akan ajarkan kepada kamu satu kalimat yang mana Allah Ta'ala akan berikan manfaat kepada kamu. Yang fa'akallahu biha. Kata lelaki tadi, kau lepaskan aku. Kalau kau lepaskan aku, jangan bawa aku berjumpa Nabi. Dia kata, kalau kau lepaskan aku akan berikan kepada kamu satu manfaat. Satu kalimat yang mempunyai manfaat yang besar. Qultu wa ma hiya? Maka Abu Hurairah tanya pada dia, apa dia tu? Qala idza awaita ila firashik faqra'u ayatul kursi. Soalan kita sama sikit habiskan tentang hadis tersebut. Kemudian lelaki tersebut pun berkata, lepaskanlah aku akan ajarkan kepada kamu kalimat-kalimat yang Allah Ta'ala akan memberikan manfaat kepada kamu.
Apa dia ayat tersebut? Kata Abu Hurairah, qala idza awaita ila firashik faqra ayatul kursi. Bila mana kamu mendatangi tempat tidur kamu tidurlah, faqra'u ayatul kursi. Laki tadi sebut, maka bacalah kamu bila kamu nak pergi tempat tidur, nanti kamu nak tidur, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bacalah ayat kursi daripada itu sampailah hatta takhtimal ayat, sehingga habis ayat tersebut. Fa innaka lan yazala 'alaika min Allahi hafiz. Kamu akan sentiasa dijaga oleh Allah SWT. Kita ni kan tidur ni mesti tak sedar. Dalam keadaan tak sedar ni macam-macam. Ada orang tengah tidur, dia pukul orang sebelah. Dia tak sedar kan, pusing dia swap kan, habis pusing. Ada orang tengah tidur macam-macam. Kadang-kadang kita pun kalau kita fikir logik kan, waktu kita tengah tidur ni, siapa yang jaga kita sebenarnya kan? Sebab kadang-kadang kita tak sedar, mungkin ada benda-benda berbahaya lalu kat kita ke, kita tak sedar. Dan kalau kita sedar ni, kita mungkin dah lari dah. Tapi itulah Allah SWT sebaik-baik penjaga. Bila mana kita mengamalkan ayat Kursi, semuanya dijaga oleh Allah SWT. Kita tak risau, tak perlu kita risau tentang apa yang akan berlaku pada diri kita sewaktu kita tidur. Wala yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Kamu tidak akan didekati oleh syaitan sehinggalah pada waktu pagi. Fa khallaitu sabilahu fa asbahtu. Kemudian bila dia kata macam tu, dia bagi aku ayat Kursi ni sebagai satu ayat yang ni, ayat yang besar maknanya ni. Dengan sebab itu dia pun lepaskan lagi tadi. Faqala li Rasulullah SAW, maka kemudian pada esok pagi Abu Hurairah berjumpa Nabi SAW. Ma fa'ala asirukal bahirah. Kalau Nabi tanya lagi, malam tadi berlaku apa? Qultu ya Rasulullah, maka dia kata, wahai Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin. Laki itu malam tadi itu dia datang juga, kemudian dia ajarkan kepadaku satu kalimat yang mana Allah Ta'ala, dia kata Allah Ta'ala akan memberikan manfaat yang banyak. Betul tak betul tu tak tahulah kan. Fa khallaitu sabilah. Kemudian disebabkan dia guna ayat Kursi, maka aku pun lepaskanlah dia. Qala, maka kata Nabi SAW, apakah ayat tersebut? Kemudian dia ajarkan apa kepada kamu? Maka kata Abu Hurairah, idza awaita ila firashik faqra ayatul kursi. Bila kamu datang ke tempat tidur, maka bacalah ayat Kursi min awwaliha hatta takhtimul ayah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca daripada awal sehingga akhir ayatul Kursi. Wa qala li lan yazaka 'alaika min Allahi hafiz wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Kemudian laki tadi sebut, kamu akan sentiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, kamu tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi. Wa kanu ahrasa syai'in 'ala khair. Dan sesungguhnya para sahabat ni, kenapa kita tengok agak-agak kita kalau tiba-tiba kan ada orang buat curi barang kita, lepas tu tiba-tiba orang tu bagi amalan macam tu, agak kita ni, kita teruja tak dengan orang bagi amalan macam tu? Kita teruja tak? Mungkin kita tak bertuju sangat. Ayat Kursi kau je kau ni dah bawa hantar balai polis. Tapi para sahabat ni dia tak macam tu. Para sahabat ni, pada dia, bila seseorang tu memberikan satu amalan tu berkaitan ayat Kursi pula, ayat Quran, dan para sahabat ni dia sangat nak berlomba-lomba mencari satu kebaikan. Jadi ada benda kebaikan dia dengar ni, maka dia akan rebut benda tu, dan dia akan benda tu satu kebaikan. Wa kanu ahrasu syai'in 'ala khair. Ni para sahabat punya sifat. Mereka ni memang berlomba-lomba nak buat kebaikan. Jadi bila mereka dengar laki tadi kata ayat ni ada kelebihan, ayat Kursi ada kelebihan, ada banyak kelebihan dia, maka mereka berlomba dengan mereka menganggap bahawa amalan tersebut ada satu amalan yang sangat baik, lebih tinggi nilai itu daripada laki tadi itu. Dengan sebab itu dia lepaskan laki tadi. Faqala Nabi sallallahu, ama innahu sadaqaka wa huwa kadzub. Ketahuilah bahawa sesungguhnya dia itu adalah seorang yang benar, walaupun
dia seorang yang pembohong. Ketahuilah bahawa sebenarnya kata-kata lelaki tadi adalah benar, walaupun sebenarnya dia seorang pembohong. Macam mana tu? Dia adalah seorang yang benar. Kata-kata dia yang dicakap tadi, ayat kursi tadi memang betul, walaupun dia seorang yang pembohong. Sebab apa dia pembohong? Dia kata dia tak nak datang balik, tapi datang juga 3 kali kan. Ta'lam man tukhatibu mundu salasil layalin. Ya Abu Hurairah, kamu tahu tak siapa yang kamu cakap tadi? Kamu bercakap dengan siapa tadi yang 3 hari tu, 3 malam dia datang tu? Siapa orang tu? Wahai Abu Hurairah, qultulah, aku tak tahu wahai Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syaitan." Itulah laki tadi itu sebenarnya syaitan. Syaitan laki tadi. Itulah syaitan. Dia memang tak boleh dipercayai, tapi kata-kata dia boleh dipercayai. Itulah kata-kata dia, ayatul kursi. Jadi amalan ayat kursi ni dapat daripada siapa? Daripada syaitan. Jadi syaitan dia membocorkan rahsia dia. Membocorkan rahsia dia. Kalau kamu baca ayat kursi, memang kau dapat jauhkan diri daripada aku lah. Jadi dia punya penjahat bagi tahu rahsia dia. Penjahat bagi tahu rahsia dia. Jadi adakah kita akan ikut rahsia tersebut? Ikutlah Jadi itulah rahsia kunci kepada kita nak jauhkan diri dari syaitan, ayatul kursi. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit mukadimah pada malam ini, kita tak masuk lagi ayat ni tuan-tuan, tak masuk lagi ayatul kursi. Belum lagi, kelebihannya. Ayatul Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan yang layak disembah. Belum lagi, tak kupas lagi ayat. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan, minggu satu lagi lah, kalau panjang umur. Kita jumpa pada lain masa. Allah Taala alam. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang lemah daripada kelemahan diri saya. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu pada lain masa. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم